mengikuti langkah-langkah Yahudi dan Nasrani. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tattabi'unna sanana alladhina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri dhabbin lattaba'tumuhum. Qulna ya Rasulullah al-Yahud wan Nasara. Al-Yahud wan Nasara. Qala faman? Artinya daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu akan mengikuti langkah-langkah umat sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga jikalau mereka masuk ke lubang biawak sekalipun, kamu akan mengikuti mereka. Ini Nabi kita mau warning kita. Nanti umatku di akhir zaman akan banyak terpengaruh dengan orang-orang yang sebelum mereka, sehingga pada hal-hal yang tak munasabah, yaitu kalau orang sebelum kita dia masuk dalam lubang biawak. Lubang biawak ni ada apa? Gelap, kotor, busuk. Tapi orang Islam akan masuk juga situ. Tak fikir. Kenapa? Karena orang yang sebelum mereka masuk di situ. Mereka pun akan masuk jugalah. Seperti pergaulan bebas, maksudnya kan itu bercanggah dengan agama kita. Itu ini daripada hal-hal yang banyak maksiat, minum arak dan sebagainya. Walaupun tak munasabah di segi agama, namun umat Islam terpengaruh dengan mereka. Lalu sahabat bertanya, teruskan. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, adakah Yahudi dan Nasrani yang engkau maksudkan? Nabi SAW menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka? Ya, mereka itulah Yahudi dan Nasrani. Akan diikuti langkah-langkah mereka oleh kaum muslimin. Banyak orang kita yang mengaji sains dan teknologi di barat. Kalau seandainya itu dibawa balik, semua eloklah. Tapi yang dibawa balik style hidup dulu yang dibawa balik. Cara hidup, kelakuan dan akhlak, itu yang banyak dibawa balik. Teknologi dia kemudian. Patutnya itu yang dibawa balik. Jangan diikuti akhlak mereka, tapi sudah terbiasa. Dan memang bermacam-macam agenda mereka susun untuk merusakkan orang yang datang dari timur ini, yang datang dari negara Islam. Dibuat macam rumah campur ya, antara student laki-laki dengan perempuan. Nah, bagi mereka itu biasa hidup bebas dan sebagainya. Macam ada program mereka. Belajar ilmu belajar, tapi akhlak mereka rusakkan kita. Bahkan pula kadang-kadang orang kita mengambil ilmu agama kepada orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Mengambil PhD dan sebagainya. Kadang-kadang kalau yang ditulis dalam disertasinya itu sesuatu yang mencela kepada Islam, cepat lulus pula. Supaya orang ini dijadikan kambing hitam dalam negeri dia. Macam itu. Nah, jadi banyak sangat terikut-ikut. Sampai dalam bab ilmu agama mengaji kepada orang yang tidak beragama Islam. Di segi boleh, tapi mana keberkahannya? Di pondok-pondok dalam tradisi Islam kita mengaji daripada guru kita daripada gurunya daripada gurunya, sampai kepada Imam Al-Ghazali, sampai kepada Imam Asy-Syafi'i, sampai kepada Rasulullah SAW. Dia punya sanad. Itu keberkahan ilmu. Mesti mengaji. Sekarang orang boleh mengaji daripada siapapun, asal dia pandai. Boleh mengaji daripada Yahudi, boleh mengaji daripada Nasrani, ilmu-ilmu keislaman, ilmu tasawuf, boleh mengaji daripada orang yang tidak Islam. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kan berbeza sangat keadaannya. Terpengaruh kepada cara mereka belajar. Nah, ini tak baik. Jadi kalau ilmu memang kita boleh ambil daripada mana-mana,
Tapi keberkahan ilmu mesti mengaji, duduk bersila, ikut tradisi di hadapan tuan guru, baru boleh mendapatkan keberkahan ilmu. Ya. Ilmu kita daripada internet boleh dapat, daripada majalah boleh dapat, surat khabar boleh dapat, bahkan daripada Syekh Google boleh dapat, daripada Syekh Wiki boleh dapat ilmu. Tapi keberkahan ilmu tu mesti mengaji pada orang alim yang bersanad ilmunya sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bukan sekadar dalam style kehidupan, dalam belajar ilmu pun terikut-ikut cara orang yang bukan Islam belajar. Karena mereka belajar ilmu untuk ilmu, bukan belajar ilmu untuk diamalkan. Belajar ilmu ini untuk ilmu. Orang boleh pakar dalam ilmu tasawuf, tapi kehidupannya tak ada kena mengena dengan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf dia pakar, tapi kehidupannya sikit pun tak ada kena mengena dengan ilmu tasawuf. Begitu seterusnya.